ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum tu sekejap saya adjust sedikit Baik. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, apa khabar semua jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat yang masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat yang besar iaitulah nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita begitu banyaknya nikmat sehingga nikmat-nikmat ini kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat ini sekiranya kamu ingin menghitungnya, nescaya tidak akan mampu kamu untuk mengiranya. Allahu akbar. Maksudnya banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Dia Ar-Rahman yang memberikan rezeki kepada semua makhluk dia. Jadi hari ini kita yang mendapat rezeki itu kita ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus berazam berusaha menjadi hamba Allah taala yang terbaik di sisi Allah taala, yang menambah ilmu dengan iman dan takwa insya-Allah dan memperbaiki diri dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Juga kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga dikasihi dan dimuliakan kepada alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, sahibul fadilah, fadil ustaz wali, sahabat saya, juga semua yang berada sebagai asatizah di Masjid Al-Hasanah serta yang dirahimkan semua jemaah daripada Masjid Hasanah dan seluruh Malaysia, masya-Allah, yang bersama-sama di dalam program Tadabbur Al-Quran yang merupakan satu program yang sangat-sangat baik dan saya kagumi kepada masjid, usaha-usaha untuk melakukan memberi ilmu kepada ummah, masya-Allah. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati kepada majlis kita, merahmatinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Satu hadis, siapa yang nak kepada kemudahan urusan kejayaan di dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa pula yang menginginkan kepada kejayaan akhiratnya, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa pula yang nak kedua-duanya, dunia dan akhirat berjaya, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Masya-Allah. Jadi kita mudah-mudahan dengan usaha menuntut ilmu ini yang setakat ini sudah seramai 62 orang, masya-Allah, di dalam program ini, masya-Allah. Semoga Allah berkati. Semoga usaha mencari ilmu ini Allah kurniakan kita kebaikan, kejayaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa khabar semua? Sihat ya? Saya doakan kesihatan, kebaikan, rahmat Allah Ta'ala, dikurniakan keberkatan dalam kesihatan dan keluarga para jemaah sekalian. Semoga dalam sentiasa dalam kebaikan, dalam kebahagiaan dalam waktu-waktu pandemik ini, walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Subhanahu Wa Taala dalam ujian itu nak memberikan kebaikan bagi diri kita, hikmah.
iaitulah nikmat kesabaran kita. Allah berikan keampunan dan juga ketinggian darjat di sisi Allah Ta'ala. Semoga walaupun kita diuji, kita diangkat menjadi hamba-hambanya yang berjaya, yang bertakwa dalam hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membincangkan tentang kaum Bani Israel, oleh kerana kita sudah berada pada bulan Muharram, masya-Allah, dan juga kita telah menyambut kehadiran tahun baru Hijriyah, sangat-sangat yang disebutkan menyentuh hati kita, kerana umur kita sudah pun meningkat 1 tahun berbanding sebelumnya. Sedar atau tidak, keadaan ini berlaku dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Dan kita melihat anak-anak kita, cucu kita yang kita dah tak tengok berapa lama ni, bila tengok balik di dalam telefon, kita buat FaceTime ke atau call secara video, kita tengok dah besar dah. Macam ibu saya, anak saya lahir pada tahun 2020, awal tahun, ketika mula-mula berlaku pandemik. Waktu tu lahir anak saya yang keempat. Kemudian sempat tengok sekejap, bila okey, masa bulan 7 tahun lepas, tahun tu masa tu tak boleh berjalan lagi. Tapi baru ni dah berlari, dah bercakap semua. Masa yang sangat-sangat cepat, sedar tak sedar, bukan hanya anak kita membesar, tapi kita juga semakin bertambah umur. Dan menariknya kata Umar Abdul Aziz yang merupakan khalifah Islam setelah khalifah yang keempat, katanya bahawa okey, bunyi kipas minta maaf. Boleh saya minta maaf tadi. Okay, boleh jemaah komen sikit adakah bunyi lagi kipas ataupun dah tak bunyi dah? Afwan. Okey. Okey Baik. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, kata Umar Abdul Aziz yang merupakan khalifah selepas dari khalifah yang keempat. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, selepas itu adalah Umar Abdul Aziz. Jadi kata Umar Abdul Aziz, satu kata-katanya yang sangat-sangat menyentuh kita apabila dia memberi nasihat kepada umat Islam, bahkan nasihat mutiara kepada kita, bahawa apabila bertambahnya tahun dalam kehidupan kita, apatah lagi bertambahnya hari, maksudnya bila hari-hari berlalu, bukanlah bermaksud umur kita bertambah, tetapi sebenarnya umur kita sedang berkurang. Umur kita sedang berkurang. Apa maksudnya? Iaitulah apabila bertambahnya satu hari dalam kehidupan kita, kita wajib syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita kena sedari bahawa kita semakin hampir kepada hari dan waktu kematian kita. Jadi bertambahnya hari satu rahmat dari Allah Ta'ala. Dan Allah masih lagi beri kita rezeki, beri kita umur. Tetapi bukanlah umur kita bertambah sebenarnya, tapi sebenarnya sedang berkurangan kerana semakin dekatnya kita menuju kematian. Maka subhanallah jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini merupakan satu daripada muhasabah dari Allah Ta'ala, dan juga satu nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita. Kita berjaya dan direzekikan Allah Ta'ala untuk berada pada bulan Muharram, dan subhanallah kita telah pun melangkau kepada tahun baru Hijriah 1443 Hijri, yang mana merupakan satu tahun yang mengingatkan kembali, dan peristiwa yang paling kita ingat pada waktu ini adalah peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu kita akan cerita sedikit dua perkara pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan hijrah Nabi SAW. Iaitulah saya tidak cerita hijrah bagaimana kisahnya, cuma kita akan ambil sedikit demi sedikit dari kisah itu untuk kita terapkan di dalam apa yang kita akan bincangkan, iaitu berkenaan ibrah,
pelajaran dan pengajaran yang kita dapati dari peristiwa hijrah ini. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala memberikan peluang untuk kita berhijrah menuju kepadanya dan mendapat kejayaan insya-Allah. Para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana firman ini merupakan satu ayat yang saya sendiri baca, saya sangat-sangat tersentuh. Sangat-sangat tersentuh kat jiwa saya. Satu kisah yang mana Allah khabarkan dalam surah An-Nisa pada ayat ke-97. Jadi kita gunakan ayat ini sebagai tadabbur kita pada pagi ini berkaitan dengan hijrah. Dan sungguhnya ayat ini menceritakan tentang penghijrahan, bukan hanya di zaman Nabi SAW, tetapi hijrah sampailah kepada zaman kita dan sampailah ke akhirat pelajarannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan satu kisah berkenaan dengan manusia-manusia yang mana tidak mahu berhijrah. Baik, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mana diambil nyawanya oleh para malaikat, malaikat merentap nyawanya pada saat itu dia meninggal dunia, sedang mereka itu menganiaya diri mereka, zalimi anfusihim, mereka sedang melakukan perkara yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Kata para mufassirin, zalimi anfusihim bermaksud dosa yang mereka sedang lakukan, keingkaran kepada Allah dan Rasul yang sedang mereka laksanakan, dan maksiat yang sedang mereka lakukan pada saat itu, pada saat mereka sedang buat maksiat kepada Allah Ta'ala, waktu itu malaikat merentap nyawa mereka. Dan ini jemaah sekalian adalah salah satu perkara yang memang berlaku dalam kehidupan manusia. Dan Allah berfirman dalam ayat-ayatnya yang lain, bagaimana orang-orang yang kufur pada Allah, Allah telah beri petunjuk padanya, dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan keingkaran, lalu Allah Ta'ala berfirman bahawa Allah akan membuka baginya banyak rezeki. Turun banyak rezeki bagi dia. Duit banyak, harta banyak, kenderaan besar. Macam tu, kesenangan yang melimpah-limpah. Hatta idza farihu, kata Allah Ta'ala, sampai pada saat mereka sedang sangat gembira melakukan maksiat. Anda tengok, aku buat, aku macam ni pun kaya lagi aku, tak semayang pun masih kaya. Ataupun buat maksiat tapi masih kaya, kamu solat tak kaya-kaya, dia kata. Memang sengaja Allah Ta'ala buat begitu. Itu dipanggil istidraj, iaitu manusia yang diberikan nikmat yang melimpah kerana Allah tidak lagi mahu pandang pada diri dia. Lalu dia gembira buat maksiat sebab maksiat dengan dia lakukan tak memberi kesan kepada hidup dia, kesusahan dan sebagainya. Rupanya nikmat itu adalah satu tanda kemurkaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sehingga akhirnya kata Allah Ta'ala, bila saat dia dalam keadaan gembira sangat buat maksiat, lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat mencabut nyawanya sampai faidahum mublisun. Mereka ini menjadi orang-orang yang tergamam,
terkejut dengan kematian mereka sendiri. Ini yang disebutkan dalam Quran, dan ayat ini menceritakan bagaimana adanya orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah. Inilah kematian yang dipanggil su'ul khatimah, yang kita duk minta setiap hari jemaah sekalian selepas solat kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Husnul khatimah berarti kematian yang baik. Saat beribadah pada Allah, saat kita ingat pada Allah, saat kita sedang buat kebaikan, saat kita sedang berazam melakukan amalan soleh, saat kita sedang mencari ilmu. Wallahu a'lam. Maka mintalah kematian yang husnul khatimah. Dan janganlah dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu mati yang buruk, sedang melakukan dosa, sedang baru lepas marah kepada ibu ayah, baru lepas ingkar kepada perintah Allah, baru lepas melakukan dosa, na'udzubillah. Inilah yang Allah Ta'ala peringatkan dalam surah An-Nisa ayat 97 ini. Ada orang yang mati dalam keadaan buat maksiat kepada Allah. Dia pergi beli nombor ekor, masuk nombor ekor dalam poket. Tengok-tengok nombor ekor, masuk dalam poket. Jalan depan tu, orang terlanggar dia. Mati dia kat situ. Itulah mati yang na'udzubillah, kita minta jauh dari kematian sendiri. Baru lepas minum arak, kemudian jalan-jalan terlanggar kereta. Kereta dilanggar oleh kereta, kemudian mati. Allah na'udzubillah dari. Baru lepas dalam keadaan marah kepada mak, kepada ayah, dalam keadaan marah dia dan sebagainya. Lepas tu masuk dalam bilik, sakit jantung dia, mati dia. Itu dalam keadaan Allahu Akbar, kita minta jauh dalam keadaan semikian. Na'udzubillah. Baru lepas menipu orang, mati. Baru lepas curi harta orang, mati. Baru lepas mengutuk orang, menghina orang lain, mati dia. Dalam keadaan ini yang disebut zalimi anfusihim. Mereka sedang menzalimi diri mereka dalam melakukan dosa kepada Allah. Waktu itu dicabut nyawanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, malaikat berkata kepada mereka, qalu fima kuntum. Kata malaikat pada orang ni, mana kamu ni? Kenapa kamu jadi macam ni? Kata malaikat, kenapa kamu mati dalam keadaan maksiat kepada Allah? Jadi malaikat ni tanya pada orang yang mati. Lalu qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka yang mati dalam keadaan macam ni dah tak ada alasan dah. Mereka hanya kata, kami ni orang-orang lemah dalam hidup dunia. Waktu kami hidup dulu, kami tahu amalan soleh, kami tahu kami kena tinggalkan dosa, tapi kami berlengah-lengah kerana kami lemah. Tak boleh nak tinggal dosa tu. Nikmatnya begitu lazat buat dosa tu, sampai kami tak boleh tinggal nak buat dosa tu. Kami tak boleh tinggal melakukan perkara-perkara zalim, sebab benda tu benda yang menyenangkan kami dengan harta, dengan duit dan sebagainya. Jadi kami lebih cintakan dunia dan diri kami sendiri sampai tak boleh nak tinggalkan dosa kepada Allah. Sedang kami tahu kami perlu bertaubat, tapi tidak ada kekuatan nak buat. Nampak tuan-tuan? Ini alasan orang-orang yang telah meninggal dunia. Alasan ini dipakai tidak? Jawapannya langsung tak dipakai alasan. Tapi Allah cerita ramainya orang mati dalam keadaan menzalimi diri mereka. Ya, mereka dalam keadaan tak tahu bahawa kematian mereka sangat hampir. Maka mereka sangkakan, tak apalah, minggu depanlah bertaubat, ataupun tahun depanlah bertaubat, ataupun tunggu dah tua lah baru bertaubat. Allahu Akbar. Sedangkan esok lusa saja mungkin sampai itu saja umur dia. Jadi sebab tu Allah peringatkan kita dalam ayat ini. Bagaimana malaikat ni tanya orang, kamu ni kenapa mati dalam keadaan begini? Lalu mereka kata, kami lemah, tak boleh nak ubah diri kami. Qalu alam takun ardullah. Kata Allah subhanahu, katanya malaikat itu kembali respon kepada jawapannya, tidakkah tanah Allah Ta'ala atau bumi yang Allah ciptakan,
wasi'atan fatuhajiru fiha. Begitu luas telah Allah ciptakan, maka kenapa kamu tidak hijrah padanya? Nampak tuan-tuan? Perkataan kalimah hijrah Allah gunakan dalam ayat ini. Artinya, kata mufassirin, bukan hanya maksud hijrah yang fizikal seperti Nabi Muhammad SAW lakukan bersama para sahabat. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala nak beritahu, ardullahi wasi'ah, artinya begitu banyaknya peluang yang Allah bagi dalam hidup kita. Lihat saja nikmat yang Allah bagi. Pada hari ini, ramai yang telah pergi meninggal dunia. Ramai yang telah pun meninggal dunia kerana sakit. Bahkan ni ada yang terkena COVID pada jemaah sekalian. Kemudiannya, ramai orang yang sedang dalam keadaan bertarung nyawa, dalam keadaan sakit, tuan-tuan. Dalam keadaan ditidurkan, dimasukkan oksigen dalam tubuh dia, dalam mulut dia. Ada orang yang dalam keadaan terlantar kerana tak boleh berjalan. Ada orang dalam keadaan sakit diri dia sampai tak boleh nak bangun, nak buat kerja-kerja dan sebagainya. Ada orang macam tu. Tapi lihat kita hari ini, bagaimana nikmatnya yang Allah kurniakan bagi kita. Kita masih sihat, kita masih diberikan dengan nikmat kehidupan. Begitu banyak nikmat yang Allah beri pada kita. Anak-anak kita Allah bagi sihat, alhamdulillah. Kenderaan kita, rumah kita Allah pelihara. Saat ada orang lain yang hanya duduk di bawah jambatan, kita ada rumah yang alhamdulillah, walaupun taklah sebesar orang lain, tapi kita syukurilah nikmat yang telah Allah kurniakan. Lalu kata Allah Ta'ala, bukankah katanya malaikat, bukankah telah Allah sediakan semuanya peluang untuk kami. Hatta peluang itu adalah kehidupan kita. Walaupun mungkin di kalangan kita ada yang susah kerana memang Allah Ta'ala telah rezekikan kita dengan rezeki yang masing-masing. Namun kita wajib sentiasa berharap kepada Allah Ar-Razzaq dan Al-Wasi', kerana kita tidak tahu rezeki kita sebanyak mana. Kita wajib yakin bahawa Allah pasti memberikan rezeki yang luas kepada kita. Namun agar sedemikian, dengan apa yang telah Allah kurniakan pada hari ini, kita wajib syukur kerana ada orang yang tidak dapat seperti kita. Namun kata Allah Ta'ala, dalam hal ini, malaikat menyatakan bahawa banyaknya peluang yang Allah bagi. Fatuhajiru fiha, maka tidakkah adanya perasaan kamu untuk hijrah kepada Allah Ta'ala? Diri kamu nak hijrah pada Allah. Ya. Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu mereka ini yang tak mahu berhijrah dalam hidup mereka, mereka ini dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lalu para jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, surah An-Nisa ayat 97, ayat yang kita tadabbur bagaimana walaupun ayat ni taklah sepanjang ayat-ayat yang mungkin lebih panjang yang lain, tapi lihat kesan yang Allah Ta'ala ingin kita dapat dari ayat ini. Bagaimana pertama Allah sebut tentang kehidupan dan kematian. Ya, nyawa yang mana Allah kurniakan. Lalu kata Nabi SAW, bahkan dinyatakan oleh para ulama bagaimana kita punya kehidupan ini sangat berharga, sehingga kan semua doa dan taubat hanya diterima pada saat kita masih hidup. Ya, yang disebutkan yang pertamanya, ya, kecuali doa ahli syurga. Doa ahli syurga ni dia mustajab. Nanti kita cerita sekejap lagi, insyaAllah. Tapi selagi manusia itu masih hidup, dia ada peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang masih hidup hari ini, kita masih ada peluang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah bagaimana selagi belum sampai nyawa kita di gharqar, sampai di halqum, di sini, di hujung nyawa. Selagi belum sampai nyawa di situ, dan selagi matahari belum terbit dari barat, taubat kita dibuka seluas-luasnya. Bila masanya? Bila-bila masa. Bila saatnya? Bila-bila saat.
Allah bersedia mengampuni dosa kita. Itu namanya Al-Ghaffar ataupun Al-Ghafur. Bagaimana dia ini, sifat Allah Ta'ala adalah dia memang suka untuk memberikan keampunan. Itu sifat Allah Ta'ala. Dia maha memberikan keampunan. Jadi kalau dia suka beri keampunan, maka kalau ada orang minta ampun pada dia, dia sangat-sangat gembira dan sangat-sangat mencintai hamba-Nya itu. Sebab itu adalah sifat Allah Ta'ala dan itulah Asma'illahil Husna. Namanya yang mulia. Dia sedia mengampuni kita sebelum nyawa sampai ke warqara. Dan yang kedua, sebelum tibanya matahari terbit dari barat. Jika berlaku dua ini, maka taubat bagaimanapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah iman kita dan banyakkan kita istighfar, minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di sini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bagaimana nyawa kita akan direntap para malaikat dan kita berdoa dan sentiasa menjaga diri kita dari melakukan dosa kepada Allah. Kerana ada orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sedang kita nak mati dalam keadaan melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jugalah keadaan yang mana Allah beritahu betapa pentingnya berhijrah dalam kehidupan ini. Ini yang kita nak bincangkan. Hijrah macam mana yang kita perlu lakukan supaya tidak terjerumus kepada dosa, lalu terjerumus ke dalam neraka Jahannam yang mana ia adalah seburuk-buruk tempat kembalinya manusia. Baik, para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita ikuti bagaimana hijrah yang kita perlu lakukan. Sebenarnya hijrah dengan fizikal telah pun Nabi SAW bagi tahu kepada kita, ia tidak lagi berlaku. La hijrata ba'dal fath, kata Nabi SAW, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi yang hanya tinggal adalah jihad, kesungguhan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga niatmu yang diperbaiki. Maka perjuangan kepada hijrah Nabi SAW dan sahabat ada perbezaan dengan kita. Yang mana mereka kena berhijrah secara fizikal kerana itu perintah dari Allah. Lalu Nabi beritahu tidak ada lagi perintah begini. Yang ada hanya yang disebutkan hijrah dengan kamu berhijrah jihadmu dan berhijrah niatmu. Nanti kita akan sebut sikit tentang hal ini. Baik. Memang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dengar ramai asatizah berkongsi tentang hijrah. Kerana hijrah ni satu benda yang sentiasa kita ulangi, apatah lagi bila masuk tahun yang baru. Tetapi ketahuilah para jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, sebenarnya Nabi tidaklah berhijrah pada bulan Muharram. Tapi Nabi Muhammad SAW berhijrah pada bulan sampai kepada bulan Safar. Tetapi kenapa Muharram diambil awal Muharram hijrah dan sebagainya? Kerana ia adalah pembukaan bagi tahun hijrah, yang mana ditetapkan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab telah menerima banyak surat daripada sahabat-sahabat Nabi yang dihantar menjadi governor. Jadi bila sebutkan sahabat-sahabat Nabi dia hantar surat kepada khalifah, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masa tu Sayyidina Umar terima surat dalam keadaan sahabat ni dia hantar utusan, tapi surat tu tak ada yang disebutkan dengan tarikh. Jadi bila sampailah surat-surat ini, sampailah tiba pada surat hamba Allah ni, sahabat Nabi yang lain yang jadi governor di tempat lain, ada yang hantar dalam keadaan surat tu ada bulan tapi tak ada tahun. Ada yang hantar ada tarikh hari tapi dan bulan tapi tak ada tahun. Tapi ada satu orang sahabat daripada Yaman yang bernama Ya'la. Dia hantar surat dalam keadaan ada hari
ada bulan dan ada tahun. Masa tu 17 Hijriah. Jadi masa sampainya utusan tu, Sayyidina Umar tanya, kan ni tahun 17 ni apa dia? Jadi beritahu, memang begitu yang ada di tulis tahun ni berdasarkan hijrah Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar tertarik dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, Governor ini yang dilantik. Maka dia sendiri telah menetapkan pada tahun tersebut bahawa ia adalah dikira tahun-tahun dalam umat Islam dikira berdasarkan peristiwa tahun yang berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW. Lalu sekarang peristiwanya sudah berlalu 1443 tahun. Itulah tahun hijrah Nabi SAW yang kita kirakan di dalam tahun Hijri yang menggunakan takwim qamari atau pergerakan bulan. Bagaimana bentuknya, maka ada perkiraannya di situ. Baik, kita balik pada kita punya perkongsian. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dengar ramai asatizah kita cerita tentang hijrah. Jadi sampai ada orang kata, tak payah dengar lah, pasal dah banyak kali sangat dengar. Nabi masuk dalam gua, Nabi dikejar oleh assassin, dan Nabi begitulah perjalanan. Jadi dia kata, dah banyak kali dengar dah. Tapi kata para ulama, sebenarnya soalnya bukan berapa kali kita dengar satu ilmu. Sebab ada orang dia dengar dah, dia pun lepas tu tak mau dengar dah. Bukan begitu. Sebenarnya bukan berapa banyak kali kita dengar satu ilmu, tetapi sejauh mana kita mengamalkan apa yang berkali-kali kita dengar. Jadi sebab tu tak hairan bila kita tengok balik kisah para ulama terdahulu, ya, contohnya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani dia mengulangi kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, ulang kitab belajar sebanyak 50 kali. Bayangkan, satu orang ulama yang dah khatam kitab, kita kalau boleh dah habis baca tu cukup lah. Tak adanya kita ulang lagi. Tapi ulama tu, sebab tu Mak Saleh sekalipun, para motivator yang bijak-bijak pandai di kalangan non-Muslim, mereka sendiri cipta satu kalimah, katanya repetition is power. Pengulangan adalah kekuatan atau kuasa. Maka sebenarnya dalam Islam itulah yang diajar. Yang sebenarnya bila kita dengar sesuatu ilmu berulang-ulang kali, ada hikmah yang Allah nak beri pada kita. Sebenarnya kita kena persoalkan bukan berapa banyak kali telah kita dengar, tetapi berapa banyak atau sejauh mana telah kita amalkan dari apa yang berkali-kali kita dengar. Jadi mungkin kita dengar sekali, 2 kali atau 3 kali tentang satu perkara itu. Tapi kenapa Allah Ta'ala membuat kita mendengarnya berkali-kali? Mungkin kerana kita telah dengar, tapi sebenarnya kita belum amalkan dia lagi. Jadi sebab itulah kisah hijrah ni diulangi berkali-kali. Dan mungkin Allah takdirkan kita mendengarnya banyak kali, namun kita ambil bahawa sentiasa letakkan dalam jiwa sesuatu yang kita dengarnya berkali-kali mungkin adalah satu kasih, tanda kasih Allah Ta'ala yang Allah nak kita amal atau betul-betul dapatkan ilmu dan ibrah daripadanya supaya kita dapat terjemahkan dalam kehidupan kita. Baik. Jadi hijrah Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun berlaku 1443 tahun yang dahulu. Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar, peristiwa itu telah meninggalkan kita 1400 tahun yang dulu. Maka sebenarnya peristiwa itu jauh dari sudut jarak dan masa kepada kita. Tapi bila kita sambut hijrah, kita akan sebut ma'al hijrah. Betul kan? Selamat menyambut ma'al hijrah. Yang membawa maksud, ma'a tu maksudnya adalah bersama-sama. Dan hijrah adalah hijrah. Jadi sebenarnya ma'al hijrah adalah
bersama-sama hijrah. Bersama-sama apa? Hijrah dengan Nabi SAW, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana nak bersama-sama dengan hijrah Nabi sedangkan kita jauh jarak masa dan jauhnya tempat kita dengan tempat Nabi berhijrah, iaitu di Mekah dan juga Madinah. Jauhnya masa dan juga jarak tempat kita dengan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Macam mana nak hijrah? Sebenarnya ma'al hijrah iaitulah bersama-sama dengan ruh hijrah itu. Bersama-sama semangat hijrah, bersama-sama di dalam ibrah hijrah, pelajaran di dalam peristiwa tersebut. Maka bila kita sebut tentang ruh, tentang semangat, tentang ibrah, maka soal hatilah yang menentukan sama ada kita dapat bersama-sama hijrah ataupun tidak. Dia balik pada hati kita. Jadi sebab tu Nabi sebut walakin jihadun wa niyyah. Hijrah yang tinggal untuk kamu adalah yang kamu kena usahakan mujahadah, berhijrah hatimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan hati. Jadi ia kemudiannya dengan memperbetulkan hati kita, ia akan diterjemahkan dengan perbuatan kita. Maka hal ini memerlukan mujahadah, iaitulah kesungguhan kita dalam melakukan. Itu Nabi sebut ia adalah jihad, perjuangan. Maka berhijrah bersama Nabi SAW adalah bagaimana bersama-sama dengan semangat Rasulullah berhijrah. Semangat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pelajaran ketika hijrah itu yang nak kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi walaupun pada zaman Nabi SAW ada yang hidup zaman Rasulullah, dia melihat Rasulullah, dia tahu tentang Nabi, tapi dia kufur. Maka sebenarnya hidup dekat jarak dan masa dengan Nabi SAW, tapi tak bersama-sama hijrah dengan Nabi SAW adalah kerana hatinya jauh dan tidak bersama-sama Rasulullah. Jadi maknanya walaupun duduk dekat dengan Rasulullah, walaupun hidup satu zaman dengan Nabi, antaranya siapa? Antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia duduk dengan Nabi, dia solat belakang Nabi, dia bersama-sama dengan Nabi, tapi dia adalah kepala kepada kaum munafikin di Madinah. Dia kufur dan Allah sebut orang munafik adalah kafir. Kerana hatinya tak beriman, tapi zahirnya nampak beriman kepada Allah. Jadi ada doa macam ni. Mengapa ada yang kufur walaupun dia duduk dengan Rasulullah, walaupun dekat masa dan jarak dengan Nabi? Kerana hatinya jauh. Hatinya jauh dari Rasulullah. Hatinya jauh daripada bersama-sama dengan Rasulullah. Tetapi kita, walaupun jarak masa dengan jarak yang disebutkan dengan tempat jauh dengan Rasulullah, masa apatah lagi 1400 tahun dengan waktu hijrah Nabi SAW dengan Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita jarak jauh dengan Rasulullah, tetapi hati kita bersama-sama bersemangat dengan hijrah Nabi SAW. Jadi itu yang membezakan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi hati kita bersama-sama hijrah dengan Rasulullah SAW. Jadi bersama dengan hijrah itu yang disebut ma'al hijrah, iaitu bersama-sama dengan kemenangan. Bersama-sama dengan kemenangan ataupun bersama-sama dengan kejayaan. Jadi tidak ada jalan lain, kata para ulama, kecuali dengan hijrah. Maka kita menuju dengan hijrah itu, kita menuju kejayaan. Sebab tu dalam ayat tadi, surah An-Nisa, betapa pentingnya hijrah dilakukan oleh setiap manusia. Daripada tak beriman kepada beriman kepada Allah. Yang telah beriman kepada berihsan dengan Allah, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Iaitu kata Nabi SAW, menambah iman itu dengan sifat ihsan, iaitu merasakan saat ibadah, saat melakukan kehidupan ini, aktiviti apa pun, rasa sedang melihat Allah. Dan jika tidak pun, merasai bahawa Allah sedang melihat kita. Jadi sebab tu
Daripada ihsan menuju takwa kepada Allah Ta'ala. Itulah ketinggian dan setinggi darjat manusia, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara kamu adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi siapa paling bertakwa? Dialah orang yang berjaya. Maka sebab itulah ya, hijrah Nabi SAW, ya, tidak ada jalan lain nak berjaya, nak menang, melainkan kita perlu berhijrah. Jadi berhijrahlah hati kita daripada sifat keburukan kepada sifat kebaikan. Berhijrahlah diri kita, ya. Berhijrahlah yang disebutkan dengan kehidupan kita. Sebab tu roh hijrah, sentiasa. Maka bila kita hijrah, kita akan menuju kejayaan. Sebab itu, maknanya disebutkan, diajarkan kepada kita ruh hijrah ini setiap tahun. Bagaimana pada waktu tahun baru hijrah, kita akan cerita pasal hijrah Nabi SAW. Untuk mengingatkan kembali kita peristiwa hijrah, iaitu peristiwa kemenangan di zaman Rasulullah SAW dulu, supaya kita dapat mencipta kemenangan yang baru pada diri dan di zaman kita. Maka hijrah adalah satu peristiwa kemenangan yang kita kena ulangi di zaman kita. Sayangnya kalau manusia diberi kesihatan, diberi umur, diberi nikmat, diberikan kehidupan yang baik, tetapi hidupnya tidak melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa bagaimana pentingnya hijrah dalam kehidupan kita. Maka disebutkan tadi, Nabi sebut walakin jihadun wa niyah, yang tinggal kepada kita hijrah itu adalah jihad. Jihad artinya meninggalkan kejahatan menuju kepada ketaatan kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan kepada melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hijrah kita daripada kejahatan kepada ketaatan. Itulah hijrah yang sebenarnya yang kita kena buat sekarang. Bukan tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah, tinggalkan harta. Bukan itu yang Allah perintahkan sekarang. Tapi Allah perintahkan tinggalkan kejahatan, maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita tahu hijrah Nabi dan sahabat itu adalah lebih tinggi dan sukar untuk dilakukan. Maka Allah permudahkan bagi kita untuk berhijrah, mendapat pahala yang besar, mendapat keampunan, mendapat rahmatnya, tetapi yang kita kena lakukan jauh lebih ringan daripada sahabat dan Rasulullah SAW. Jadi ini satu kebaikan yang Allah nak beri pada kita. Jadi artinya kita mesti sentiasa berhijrah. Kalau kata hijrah ini adalah jihad dan memperbaiki niat, jihad menjauhi, meninggalkan kejahatan dan maksiat menuju ketaatan, maka sebenarnya maksudnya hijrah kita mesti dilakukan dalam keadaan setiap hari dan setiap masa dalam hidup kita sepanjang hayat kita. Bukan hanya setahun sekali, tetapi ia wajib hijrah dilakukan setiap hari sepanjang hayat kita. Maka hijrah itu wajib hukumnya. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan tadi. Jadi generasi yang terdahulu, ya, mereka bukan hanya meninggalkan yang haram. Kita tengok, sahabat-sahabat yang dulu. Mereka bukan hanya hijrah fizikal, tetapi mereka juga berhijrah hati mereka, berhijrah diri mereka, jiwa mereka. Sehingga kan mereka, kita tengok contoh para ulama sekalipun zaman tabi'in, tabi'in, hijrah mereka, bagaimana mereka tidak hanya tinggalkan yang haram, ya Allah Ta'ala tak bagi buat, bukan hanya itu yang ditinggalkan, tetapi mereka juga meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Nampak tak bagaimana hijrah mereka? Bukan hanya tinggal yang haram, itu satu dah perkara, itu dah pun dah hijrah dan sentiasa jaga, tetapi mereka juga meninggalkan yang tidak disukai oleh Allah. Apa dia yang tak disukai? Iaitulah perkara-perkara makruh. Jadi ini tingkatan murninya hijrah mereka dan tingkatan hijrah mereka yang berjuang untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya buat amal soleh, bukan hanya tinggalkan yang haram,
tapi berusaha meninggalkan yang Allah tidak suka dan yang sia-sia dalam hidup. Nampak tuan-tuan dalam kita. Jadi kerana apa? Makruh walaupun maknanya kita buat, kita tak dapat dosa. Tetapi kalau terlalu banyak baru jadi dosa. Cuma makruh ni kita buat Allah tidak suka. Walaupun tak dapat dosa tapi Allah tidak suka. Maka para ulama mengambil ia sebagai mujahadah untuk berusaha meninggalkan yang makruh sebab dia tahu bahawa Allah tidak menyukai perbuatan. Subhanallah. Jadi ini para sahabat Nabi ridwanullah ajma'in. Maka begitu juga para tabi'in, tabi'in, maka kita kenalah berjuang juga seperti mereka yang semampu kita, insya-Allah. Allah permudahkan dan kita doalah semoga Allah beri kekuatan untuk kita hijrah. Yang kedua adalah niat tadi. Niat adalah hijrah memperbaiki hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Iaitulah yang disebut sebagai sifat mazmumah. Sifat-sifat yang buruk. Seperti tidak sabar, seperti tidak bersyukur, seperti sifat takabur, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Seperti juga sifat hasad, yang tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain, nak nikmat itu hilang daripada orang. Seperti juga sifat sombong, seperti juga sifat kedegilan, sifat melawan dan sebagainya. Macam tu jugalah sifat yang lain-lainnya yang mazmuman kita dapat fikirkan dan kita tahu dengan jelas sifat itu tidak baik. Maka perjuangan hijrah adalah berhijrahkan hati, iaitu memperbaiki hati daripada sifat ini kepada sifat yang baik, iaitu dinamakan sebagai sifat mahmudah. Sifat yang baik. Sifat mahmudah apa dia? Lawan kepada sifat tadi. Tidak sabar lawannya, ataupun marah lawannya kepada sabar. Sifat tidak rasa cukup ataupun tidak bersyukur kepada sifat syukur ataupun sifat qanaah, sifat rasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan. Sifat yang disebutkan dengan takabur kepada tawaddu', rasa diri lebih baik kepada sifat tawaddu', merendahkan hati. Begitu jugalah sifat yang lain, hasad kepada sifat gembira ataupun salam. Sentiasa sejahtera dengan semua orang. Orang dapat nikmat bukan rasa iri hati, tapi rasa gembira kerana dia dapat nikmat. Tuan-tuan, kita kena latih hati kita, itulah hijrah. Nampak jiran beli sofa baru time-time PKP ni, kita nampak dia bawa sofa baru pula, jiran. Ibu-ibu kata apa? Alhamdulillah, semoga Allah berkatkan sofa ni. Tengok jiran belah kiri pula bawa balik kereta baru. Hari tu bawa kereta Myvi, sekarang bawa balik Belfire tu kan. Tiba-tiba waktu PKP ni. Apa kita buat? Jangan sekali-kali jadi seperti orang yang tidak ada ilmu. Dia nampak orang ada nikmat, nunjuk lah tu. Mana duit dia dapat? Duit tak haram kan? Orang-orang susah dia boleh angkat kereta baru. Jadi kita yang ada ilmu, kita tak boleh cakap macam tu. Dalam hati kita, bukan pada lisan. Belum sampai lisan lagi, baru di hati. Jadi waktu hati tu tengok orang dapat nikmat, kata apa dia? Barakallahu fi ni'mati. Ataupun barakallahu fi sayyarati, tengok orang tu dapat kereta, semoga Allah berkatkan kereta kamu. Dapat orang tu dapat ni, semoga Allah berkatkan nikmat yang diberikan untuk. Sentiasa doa kebaikan. Sebab apa jemaah sekalian? Kalau kita melatih diri kita untuk doa kebaikan pada orang lain, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis bahawa orang yang doa pada orang lain, doanya itu doa yang bernilai. Orang sedangkan dia tak tahu, orang tu tak tahu. Sehingga kan bukan hanya Allah boleh makbulkan kepada insan yang dia doa, tetapi para malaikat mengaminkannya dan berdoa pada Allah supaya diberikan yang sama bahkan lebih kepada dirinya. Subhanallah.
Jadi jangan lokek berdoa kebaikan pada orang lain, apatah lagi nampak nikmat yang berlaku pada orang lain. Kita nampak orang ni rumah dia cantik, tersebut alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, semoga Allah berkatkan rumah hamba Allah. Nampak perniagaan dia bagus, doakan keberkatan. Insya-Allah rezeki kita pun Allah jaga. Tapi kalau seseorang tu dia semakin rasa hasad, kata Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama an-naru ya'kulul hatab. Seorang hamba Allah Ta'ala bila dia hasad dengan orang lain, rasa tak suka nikmat orang ni ada. Mudah-mudahan kereta dia ni hancur lah, macam tu. Mudah-mudahan perniagaan dia ni jadi mundur lah, orang tak suka. Mudah-mudahan dia pula doa keburukan pula pada orang tu sebab terlalu hasad, terlalu tak suka dengan nikmat yang orang tu dapat. Kata Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama an-naru ya'kulul hatab. Orang mukmin kalau hati dia ada hasad, jaga-jaga, kerana hasad itu ataupun kedengkian itu akan memakan semua kebaikan dalam jiwa. Sehingga hasanah dia habis, pahala dia habis. Kama an-naru ya'kulul hatab, seperti api yang membakar kayu-kayu yang bertimbun. Jadi banyak pahala dia, tapi sebab hasad habis semua, terbakar, hancur dan rentung. Macam itulah pahala dia hilang begitu saja pada saat dia berhasad pada orang lain. Bila pahala tak ada, nak dapat rahmat Allah, itu persoalannya. Jadi dia tidak akan pernah bahagia bila dia hasad pada orang lain. Tapi kalau dia gembira, dia salam, hatinya sejahtera, suka melihat orang lain dapat nikmat, dia ucapkan kebaikan, dia ucapkan doa, maka dia pun akan bahagia kerana Allah akan pulangkan kebaikan itu pada dia. Maka kita latih, ini hijrah kita kena lakukan. Jadi hijrah begitu jugalah sifat yang lain yang buruk, maka ditukar kepada sifat mahmudah. Itulah yang Nabi sebut niyah, iaitulah perbaiki hati kita. Maka hijrah sebenarnya adalah da'bus salihin. Dia adalah jalan atau tradisi orang-orang salih. Macam mana disebutkan hal ni? Kita lihat Nabi Adam AS. Nabi Adam berhijrah sampai ke Arafah. Jalan kan sampai ke Arafah. Turun ke bumi, perjalanannya sampai ke Arafah. Begitu juga Nabi Nuh AS. Hijrahnya di atas kapal daripada tempatnya menuju kepada Bukit Judi. Jadi ini hijrahnya. Begitu juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS hijrahnya dari Palestin menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi hijrah kepada Nabi Nuh AS perjalanannya. Begitu juga Nabi Musa AS daripada Mesir menuju ke Madian. Dan macam itu jugalah Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya seperti yang kita lihat, yang kita tahu bagaimana perjalanan hijrah Nabi SAW. Baik. Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab yang demikian, kita melihat kepada orang-orang yang saleh ini, maka kita tahu bahawa semua mereka berhijrah. Seperti mana Nabi SAW. Dan tujuan mereka berpindah atau berhijrah itu adalah untuk menegakkan keimanan yang lebih baik daripada masa ke semasa. Jadi kenapa Nabi-Nabi berhijrah? Kerana untuk menegakkan keimanan, untuk menjaga Islam dan keimanan. Maka begitu jugalah kita lihat ramai sahabat-sahabat, mereka juga dalam hidup mereka berhijrah. Atas selepas kewafatan Nabi SAW, ada sahabat yang mereka ramainya yang keluar berdakwah, menyampaikan agama. Hatta ada yang wafat di negara-negara yang lain, bukan di tanah kelahiran mereka sendiri. Jadi kerana ada hadis Nabi sebut bagaimana kematian jauh daripada tempat kelahiran kita adalah pahala yang banyak. Kenapa? Dengan tujuan orang tu pergi tempat yang lain untuk menyampaikan agama, menyampaikan kebaikan dan sebagainya. Jadi sahabat ni ramai yang keluar. Seperti yang kita
biasa dengar contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang mana makamnya di Guangzhou, wallahu a'lam, dan begitu juga ramai sahabat-sahabat yang lain, maknanya mereka keluar daripada Madinah, daripada Mekah, daripada tempat kelahiran mereka menuju ke negara lain untuk menyampaikan agama. Jadi itu antara hijrah. Maka persoalannya bagaimana kita nak hijrah? Kita ni, kalau sahabat buat macam tu, kita ni macam mana? Bagaimana sebenarnya kalau kita sebut bagaimana kita nak hijrah, sebenarnya bagaimana kita nak meninggalkan kejahatan menuju kepada kebaikan. Ada orang pula cakap, Ustaz, saya ni tak ada buat jahat. Saya ni tak ada buat maksiat. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ni tak terlepas daripada kesilapan. Walaupun mungkin dia sedar atau tak sedar, dia pasti akan melakukan kesilapan. Maka sebagai anak Adam yang buat kesilapan, maka kita kena sentiasa pulang kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mohon keampunan dan sebagainya. Dan macam itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sebagai contoh kepada kita. Kalau ikut Nabi ni maksum, langsung tidak ada dosa, bahkan dijamin syurga Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak relax. Nabi sampai istighfar 70 kali ke 100 kali sehari, mohon taubat kepada Allah. Nabi bangun malam mohon keampunan pada Allah. Nabi melakukan amalan-amalan minta Allah terima dan Allah mengampuni. Kerana itu Nabi menjadi sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Dan kita adalah manusia yang kena berubah menjadi hamba dan mempunyai sifat hamba seperti Rasulullah SAW, dan itulah hijrah kita. Maka hijrah kita nak tinggal keburukan sebenarnya, kejahatan ataupun perkara-perkara yang kata kurang, yang tak baik dalam kita, kepada ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Jadi kita perlu sentiasa tahu bahawa kita tak terlepas daripada kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum sekejap. Baik, jadi berbalik kepada hijrah tadi, maka untuk meninggalkan keburukan dalam hidup kita, kita sendiri tahu apakah sifat buruk yang kita ada. Apakah benda-benda yang kita lakukan yang Allah tidak suka, kita tahu. Kerana kita insya-Allah ada ilmu dan kita tahu tentang perkara tersebut. Dan macam tu jugalah apa kebaikan yang kita masih bertangguh-tangguh untuk melaksanakan, kita tahu. Jadi pertamanya, untuk meninggalkan kejahatan atau keburukan tadi, nak menuju kepada kebaikan, macam mana caranya? Ataupun sikap-sikap kita, sifat kita yang kita nak tinggalkan keburukan, yang kita tahu sifat itu tak baik, kita nak tinggalkan, macam mana? Jadi caranya adalah kita perlu cari punca kenapa manusia itu buat kejahatan. Jadi keburukan, kejahatan, maksiat itu kenapa manusia buat? Kenapa manusia buat? Kita tahu dulu punca ni, baru kita dapat selesaikan masalah. Jadi 3 punca yang nyatakan para ulama kenapa manusia buat maksiat, dosa dan kejahatan. Pertama, kerana tidak yakin kepada Allah. Jadi seorang tu dia buat dosa, sebab apa dia buat dosa? Apatah lagi kalau berterusan. Kerana pertama, dia tidak yakin kepada Allah. Keyakinannya sangat nipis kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kerana tidak yakin kepada akhirat. Yang ketiga, kerana terlalu mencintai dunia dan dirinya sendiri. Jadi, kalau balik tentang tidak yakin kepada Allah, tidak yakin pada akhirat, terlalu cinta kepada diri sendiri, semua ni adalah merujuk kepada hati seseorang manusia. Maka, nak tinggalkan kejahatan, kena hijrahkan hati kita. Bila kita hijrahkan hati kita, barulah semua anggota kita akan berhijrah. Macam itulah yang Nabi SAW sabdakan, ala nafil jasadi mudghah. Kata Nabi SAW, pada
diri satu orang manusia ada satu daging. Idza salahat salaha jasadu kullu. Bila baik daging ni, maka baiklah semuanya. Perkataannya baik, perbuatannya baik, penglihatannya baik, percakapannya baik, pergerakannya baik, perbuatannya baik. Macam tu. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Tapi kalau buruk yang ini, maka buruklah semua. Penglihatannya buruk, tengok yang haram, pendengarannya buruk, dengar yang haram, percakapannya buruk, cakap yang menyakiti, yang Allah murka, perbuatannya tak baik. Ya. Jadi ini kata Nabi SAW, ala wahiya qalb. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Qalb, kata Nabi SAW. Kalau baik hati, maka baik semua. Tapi kalau buruk hati, maka buruklah semua. Itu kata Nabi SAW, satu hadis yang sahih. Maka kalau kita nak berhijrah, kita kena hijrah hati kita. Barulah semua pada diri kita akan berubah, akan juga berhijrah anggota kita. Jadi kalau seorang tu hanya berhijrah dengan mengubah lahiriah dia saja, dia hanya ubah luaran dia saja, dia ubah pakaian dia, dia ubah luaran saja, tetapi tak mengubah hati dia, jiwa dia masih yang sama, maka mungkin satu ketika kita akan kembali kepada yang asal. Jadi kalau kita mengubah secara lahiriah saja tanpa mengubah hati, mungkin kita juga akan kembali kepada yang asal. Jadi sebab tu penting hijrah hati dan juga tindakan kita, ia akan seiring. Bila hati kita berhijrah, maka tindakan kita akan seiring berhijrah. Jadi manusia ni nak jadi baik ada dua cara. Pertama, daripada luar ke dalam. Yang kedua, daripada dalam ke luar. Masuk dari luar ke dalam ialah ini dia jadi baik sebab ada ganjaran dan hukuman. Jadi contohnya orang ni dia kerja dia bagus kerja dia. Dia kerja ni tak bangun daripada tempat kerja dia buat kerja. Sebab apa? Sebab ada CCTV di belakang. Tapi kalau CCTV tu rosak, dia pun jadi lain. Ya? Macam tu jugalah orang yang diperhatikan. Contohnya kerjanya, dia tengah buat, diperhatikan. Masa diperhatikan tu, wajib. Bagus tu. Tapi bila tak diperhatikan, terus terkelepek dia. Masa bos ada, wajib. Bos tak datang, dia pun hanyutkan. Jadi ini dipanggil menjadi baik tapi dari luar ke dalam. Tak ada orang tengok, tak mau jadi baik. Maka kalau dari luar ke dalam perubahannya, dia tidak genuine atau tak tulen perubahan tu. Oleh itu dia mudah saja balik kepada asalnya. Berbanding orang yang berubah daripada dalam ke luar, iaitu ubah hati dia. Ya, kita ubah hati kita daripada tidak yakin kepada Allah kepada yakin kepada Allah sedang memerhatikan kita. Jadi kita tidak perlukan CCTV, kita tidak perlukan orang perhati kita untuk kita bekerja dengan amal. Kita buat dengan baik. Untuk kita buat kebaikan, tidak perlu ada orang nampak dan tahu. Sebab kita yakin Allah sedang melihat apa yang kita lakukan dan memberikan ganjaran yang sebaik. Itu berubah daripada hati. Maka nak jadi yang baik, semakin baik, ataupun nak cari kebaikan yang sebenar-benarnya, yang sejati, maka ubahlah daripada hati kita. Maka bila kita ubah hati, kita akan berubah seluruh. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, dari disebutkan dengan hijrah hati. Hijrah hati kita sebenarnya daripada ragu kepada percaya yang kita kena lakukan. Daripada adanya keraguan kepada percaya. Dan daripada percaya kepada yakin. Ini kita sebutkan tadi. Punca, nak hilangkan punca, kita kena mujahadah sikit. Punca orang buat dosa kerana tadi tak yakin pada Allah, pada akhirat.
cinta kepada dunia dan dirinya sendiri, maka macam mana nak mulakan step ni? Kita kena ubah daripada ragu kepada percaya dan percaya kepada yakin. Kenapa percaya dengan yakin berbeza? Kerana percaya dia hanya di kepala, tapi yakin dia di hati. Jadi orang yang tahu Allah lihat berbeza dengan orang yang rasa Allah sedang melihat. Jadi rasa bertuhan ni dalam jiwa orang-orang beriman ni dia perlu ada. Ini dipanggil ihsan yang kita sebutkan tadi. Lepas tu Nabi sebut, bila Nabi sebut tentang Islam, Nabi sebut tentang iman ketika Jibril AS datang seperti seorang manusia, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, Nabi jawab. Rukun iman, rukun Islam. Kemudian Nabi ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi pun jawab. Ya. Kemudian tanda hari kiamat. Baik. Jadi ihsan sebenarnya satu benda yang penting yang ramai di kalangan kita tidak memerhatinya dengan baik, ataupun kita meninggalkan daripada ihsan ini. Ramai yang tak rasa, tak cakna lah dipanggil. Kurang cakna dengan ihsan berbanding yang tadi tu. Iman dan juga Islam yang memang sebenarnya sangat penting, tapi ihsan pun sama penting. Maka sebenarnya kita kena timbulkan ihsan dalam jiwa kita daripada hanya tahu Allah Ta'ala lihat kepada rasa Allah Ta'ala lihat. Jadi macam mana nak tingkatkan rasa Allah Ta'ala melihat kita, ataupun meningkatkan keyakinan kepada Allah dengan rasa yang Allah Ta'ala sedang tahu apa yang kita lakukan. Maka bagaimana? Kata para ulama, yang pertama dengan mencari ilmu. Ni dia. Macam mana nak tingkatkan keyakinan, rasa tu? Dengan pertamanya mencari ilmu. Macam contoh perempuan sedang buat sekarang. Mencari ilmu. Bila kita mencari ilmu, maka ilmu itu adalah jalan untuk maka dengan ilmu meningkatlah keyakinan kita kepada Allah dan meningkatkanlah rasa dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari ilmu dengan jalan Al-Quran, ilmu kepada hadis, ilmu kepada agama, itu sangat-sangat penting. Sebab tu mencari ilmu dia menjadi satu daripada benda yang kita tak boleh tinggalkan dalam. Ada orang belajar agama, tapi bila last belajar agama? Masa darjah 6 dulu. Sekarang umur dia dah 40 lebih. Jadi apa yang dia lakukan daripada umur 13 tahun sampai ke sekarang? Dia hanya sibuk dengan urusan diri saja. Jadi itu sayang sangat. Allah dah bagi umur dengan malaikat tadi tanya. Malaikat tanya apa? Qalu fima kuntum. Apa dah jadi dengan kamu? Bukankah Allah bagi umur? Kenapa tak berubah cari ilmu dalam hidup? Duduk dengan takut yang sama, ibadah dalam keadaan yang sama, tak bertambah kekhusyukan, tak bertambah kualiti. Puncanya kerana mensia-siakan umur, tidak mencari ilmu dalam kehidupan. Jadi kita kena pesan kepada diri kita, kepada zuriat kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, jangan berhenti dari mencari ilmu agama, terutamanya Quran, terutamanya ilmu tauhid, ilmu fiqh dan sebagainya. Cari ilmu. Kerana dia akan meningkatkan iman dan akan memelihara diri kita dan kita dapat berhijrah. Ini cara yang pertama. Yang kedua, iaitulah dengan kita selain daripada mencari ilmu yang sangat-sangat penting seperti kita sebut di awal tadi, bahkan disebut talibul ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu, yakni ilmu agama, ilmu berkaitan dengan Islam, dengan tauhid, iman, Quran bahkan. Carilah ilmu daripada saat dilahirkan sampailah meninggal dunia. Dan yang keduanya, mencari ilmu saja belum cukup untuk hijrahkan hati kita kepada
kepada keyakinan pada Allah sampai melakukan amal soleh. Jadi yang kedua, lakukan dan laksanakanlah amal soleh. Perbaikilah ibadah kita, iaitulah antaranya solat kita. Baiki dia. Kita tidak boleh rasa solat kita sempurna. Saya sendiri, bahkan siapa pun tak boleh merasakan solat kita sudah sempurna. Sebab itulah bila kita habis solat, apa kita buat? Cuba type dekat chat. Takut tertidur pula jemaah ni. Cuba type dekat chat. Lepas solat saja, bagi salam, apa yang kita buat? Masya Allah, ada hajat. Istighfar, zikir. Istighfar. Masya Allah. Baik, terima kasih Haji-Haji yang respon. Masya Allah. Letak mohon keampunan. Oh, bagus. Haji Fazilah. Istighfar. Haji Siti Zahara. Terima kasih Jemaah sekalian terrespon. Lega sikit saya. Takut saya cakap sorang-sorang. Baik. Jadi memang betul kita istighfar dan zikirlah. Mohon keampunan kepada Allah. Kita baru saja buat ketaatan. Kenapa kita mohon keampunan? Kita bukan buat dosa. Ya? Kalau ikutkan, kita tak ucap istighfar. Mungkin kalau logik akalnya kita sebut apa dia? Alhamdulillah ke, atau kita sebut kalimah yang lain ke, atau kita diam saja sebab baru saja buat ketaatan pada Allah. Tapi Nabi SAW menyuruh kita beristighfar. Itu sunnah. Astagfirullah. Sebab baru saja buat ketaatan. Baru saya buat dulu. Ada Safia. Okey, istighfar, zikir dan doa. Masya Allah. Ya betul. Kenapa Nabi suruh istighfar? Kerana untuk bagi tahu kepada kita bahawa ibadah kita tidak sempurna. Dan kita kena rasakan sedemikian. Bahawa ibadah kita belum sempurna di sisi Allah. Kerana kita hamba yang lemah. Dalam solat itu, adakah kita khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai tahiyat, sampai bagi salam? Jawapannya tidak. Kita akan ternampak benda ni, kita teringat tapi kita kembali kepada Allah. Kita akan teringat benda ni, push. Perlahan, suara saya perlahan. Minta maaf lah. Okey kot kalau perlahan tolong beritahu Baik. Jadi kita akan kata apa? Tadi dah terlepas. Maksudnya kalau kita dalam solat kita tak sempurna. Ada lupa, ada kita merayau pergi tempat lain. Bukanlah kita tu dan solat merayau, tapi fikiran kita merayau. Sampai ada orang cakap satu hari dia hilang barang. Dia bukan hilang, dia tersalah letak. Jadi dia jumpa satu orang Tok Guru ni. Tok Guru ni, Tok Guru. Jadi Tok Guru, dia tanya, Tok Guru macam mana nak buat ni? Saya lupa letak mana barang. Tok Guru ni kata, solatlah 2 rakaat. Kenapa? Solat apa ni nak dia buat? Solat apa? Solat cari barang ke apa? Tak. Solat saja, solat sunat. Nanti dalam sembahyang tu teringatlah kat mana letak. Alamak kan. Pernah dengar tak orang sebut macam tu? Jadi itu salah lah. Tapi nak sebutkan kata berdoalah pada Allah supaya barang yang hilang dijumpai kembali. Kalau tak jumpa, redha dan mohon pada Allah Ta'ala digantikan dengan yang baik. Maksudnya apa? Ya Allah, tak khusyuknya solat kita. Sampai waktu solat tu banyak terawang-awang ke tempat yang lain. Jadi kita, sebab itulah kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepadamu ya Allah. Kerana kita tahu bahawa salat kita tidak sempurna. Dan itu adalah kewajipan daripada Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Semua adalah milik dia. Tidakkah kita takut kepada dia? Kalau kita perintah dia yang disuruh buat, kita tak mampu sempurnakan dengan baik. Jadi Nabi ajar kita, apa dia? Istighfar. Kerana dia suka mengampunkan. Maka boleh jadi yang tidak sempurna disempurnakan dengan rahmat. Dan macam itulah juga Nabi ajar kita salat sunat.
ba'diyah, qabliyah, supaya menampung kekurangan tadi dan menjadikan solat tadi menjadi sempurna, dan solat-solat sunat itu menambah pahala kepada kita. Maka yang kedua, jemaah sekalian, perbaikilah ibadah kita, solat kita perbaikilah. Yang disebutkan lakukan amalan saleh seperti sedekah. Bahkan dalam bulan Muharram ini, jemaah sekalian, adalah bulan yang special yang disebut dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, minha arba'atun huruf. Di dalam 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia ini, kata Nabi SAW, adalah salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berturutan, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram yang kita sedang berada. Dan satu lagi adalah bulan, Ustaz macam Allah. Jelas saya suara saya. Minta maaf lah ya. Sekejap. Nanti saya masuk. Bismillah. Baik, saya mohon maaf lah atas teknikal. Saya harap makin okey, insyaAllah. Baik. Jadi balik pada tadi, untuk beramal soleh, maka kita kena lakukan ibadah-ibadah kita. Baik, sekarang rasanya tak bunyi. Saya tutuplah lepas ya. Baik, jadi memperbaiki ibadah kita, maksudnya kita kena lakukan ibadah-ibadah tersebut dengan semakin berkualiti. Macam mana nak makin berkualiti? Sama seperti tadi, iaitulah kembali mencari ilmu, menambah ilmu tentang ibadah tersebut. InsyaAllah akan menambah kualiti ibadah. Baik, minta maaf ya kalau tak jelas. Okay. Baik, jadi seterusnya, ibadah-ibadah maka kita kena lakukan. Sebab apa? Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kan? Allah selalu keluarkan ayat ini. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang-orang yang benar-benar berjaya dalam kehidupan mereka adalah orang yang beriman, yakni percaya. Macam nak beriman tadi? Kena tambah ilmu banyak. Maka dan berterusan. Dan kemudian adanya keimanan, keyakinan, maka seterusnya dia pun beramal soleh. Maka dengan itu dia berjaya. Mendapat seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Asr dan juga surah-surah yang lain. Maka sebab itulah amal soleh ini penting, kerana ia adalah jalan taqarrub ila Allah, iaitu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis sahih Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini, bagaimana untuk merapatkan diri kepada Allah SWT ada dua. Pertama, baiki ataupun sentiasa menjaga amalan wajib. Amalan wajib antaranya solat, puasa, zakat dan lain-lain. Jaga ibadah itu dengan baik kualiti. Solat kita lah kita mulakan. InsyaAllah jaga waktunya, jaga jemaahnya di rumah. Waktu PKP ni jaga kekhusyukannya dengan baik. Kalau tak khusyuk, istighfar, mohon ampun pada Allah, mohon Allah perkuatkan kita untuk dapat kekhusyukan. Dan selain pada itu, kata Nabi SAW yang kedua adalah dengan memperbanyakkan amalan sunnah. Jadi ibadah kita kena banyak buat amalan sunnah. Amalan sunnah ni apa? Masuk tandas kita baca doa, keluar tandas baca doa, minum kita duduk, baca bismillah. Kita buat apa je pekerjaan, kita utamakan sunnah di dalam perbuatan dan pekerjaan kita. Macam tu jugalah ibadah kita, kalau ada yang sunnah kita laksanakan. Contohnya, hari Ashura, kita puasa insya-Allah. Dan begitu jugalah seperti mana puasa sunnah, kita buat ada kata apa? Kita buat zikrullah, kita lakukan ibadah sunnah yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau tak mampu buat, kita niat insya-Allah, minta Allah beri kekuatan untuk kita dapat yang disebutkan dengan melakukan ibadah-ibadah ini dengan istiqamah, insya-Allah.
Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu. Baik, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab demikian kita sama-samalah menambah amalan soleh kita, menjaga kualitinya. Jadi antaranya pada bulan Muharram ni, balik pada tadi, kata Abdullah bin Abbas, dia adalah waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang buat amalan soleh dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, dalam bulan Muharram, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala. Dan begitu juga orang yang buat dosa dalam bulan ni, dia akan bertambah dosanya sebab dia tidak menghormati bulan ini dan dia telah melanggar perintah Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalim terhadap diri kamu dalam bulan-bulan ini. Maka bulan ini bulan yang mulia. Maka kita juga insya-Allah kita laksanakan puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura yang selang beberapa hari lagi, beberapa hari lagi kita puasa insya-Allah. Puasa tersebut kata Nabi SAW satu hadis sahih, siapa yang berpuasa padanya maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lepas. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, iaitu Allah ampuni dosa-dosa kecilnya, Allah Taala ringankan dosa besarnya, Allah mengangkat darjatnya di sisi Allah SWT. Maka puasalah pada hari tersebut. Namun sebelum Nabi SAW wafat, Nabi beritahu satu lagi. Nabi kata, kalau boleh, insya-Allah tahun depan kalau ada umur, kita berpuasa pada hari yang ke-9, yang dipanggil hari Tasu'a, 9 dan 10 Muharram. Kenapa hari ke-9? Nabi nak beritahu kita umat Islam ada jati diri, kita ada yang disebutkan dengan kekuatan. Jadi sebab apa? Ada orang Yahudi, mereka kata umat Islam tiru ibadah mereka. Mereka juga puasa pada hari Ashura. Tapi masalahnya, mereka adalah orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW pernah tanya, kenapa kamu puasa pada hari Ashura? Mereka kata, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menyelamatkan Nabi Musa. Menyelamatkan Musa dan menghancurkan Fir'aun. Jadi Nabi kata, kami lebih layak berpuasa berbanding kamu. Lebih layak menyambut kemenangan itu berbanding kamu. Lalu Nabi mengarahkan sahabat berpuasa. Lalu orang Yahudi kutuk Nabi dan sahabat, kata mereka ni ikut agama Yahudi. Rasul ni dia suruh kita ikut dia, tapi dia pula ikut kita. Nampak? Dia kutuk Nabi SAW. Padahal itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala untuk berpuasa. Jadi sebab itu Nabi SAW beritahu, maka puasalah pada hari yang ke-9 kalau ada tahun hadapan. Kita puasa pada hari ke-9 dan puasa pada hari ke-10 Muharram. Dan itu dapat pahala yang besar insya Allah Ta'ala. Pahala sunnah, pahala di bulan Muharram, pahala keampunan setahun yang lepas, dan macam-macam lagi rahmat Allah kurniakan. Jadi kita laksanakan. Kalau tak mampu, kita doa semoga Allah beri kemampuan. Kalau tak mampu sekalipun, kita doalah semoga Allah bagi keampunan kepada kita insya-Allah. Maka seterusnya apakah lagi yang lain? Saya ringkaskan yang ketiga, hijrah Nabi SAW, hijrah hati. Pilihlah sahabat yang soleh. Macam mana Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai suhbah dia, maka kita juga pilihlah sahabat kita yang soleh. Yang suhbah, iaitu sahabat yang bukan hanya sokong. Ada orang dia suka kawan, sahabat ni mesti sokong dia. Iaitu sokong apa saja yang dia buat. Yang baik pun sokong, yang buruk pun sokong. Jadi suka sahabat macam tu. Kita tak nak sahabat yang macam ni. Kita nak sahabat yang dipanggil sohbah ni, iaitu bila saat kita buat, kita lupa kepada Allah, dia ingatkan kita kepada Allah. Kita tertinggal kuliah, dia bantu kita untuk ingatkan kita tentang kuliah. Contoh, kita macam tak ada kekuatan, dia bantu kita, bagi nasihat untuk kita beramal soleh, bersedekah dan sebagainya. Jadi ini sohbah yang penting. Sehingga kan sahabat ni, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan bersahabat atau perempuan bersahabat dengan orang yang soleh, di akhirat, Nabi SAW cerita yang tadi saya nak sebut, ada ahli syurga. Nabi cerita, dia nak masuk syurga tapi dia cari kawan dia yang dulu ibadah dengan dia, buat baik dengan dia, buat amal soleh dengan dia. Mana pergi sahabat ni? Tak ada dalam golongan orang nak masuk syurga ni. Lalu dia tanya kepada Allah. Lalu disebutkan kepadanya bahawa sahabat dia itu di dalam neraka. Lalu dia berdoa, ya Allah, ampunilah dia sebagainya. Ya Allah, masukkan dia dalam syurga.
Lalu sahabat dia tadi yang duduk dalam neraka diringankan siksaannya, lalu dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu, Masya Allah, carilah sahabat yang soleh. Kita nak berhijrah, cari sahabat yang soleh. InsyaAllah, Allah akan permudahkan kita, dan carilah teman-teman soleh. Jadi dalam phone kita tu ramai nombor apa? Kalau ramai nombor ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kita kena syukur. Jadikan mereka teman-teman. Mudah-mudahan juga, walaupun bukan ustaz-ustazah, yang penting dalam kontak list kita tu ramai orang-orang soleh. Bukan orang yang menyebabkan kita lagi lupa pada Allah, leka dari ibadah, leka pada kesiapan akhirat, tapi mereka yang mengingatkan kita kepada Allah. Yang seterusnya, yang keempat, kita cek ataupun muhasabah diri kita. Cek pekerjaan, perbuatan, telefon kita. Semuanya itu dalamnya, adakah terdapat benda yang Allah suka? Benda yang Allah tidak suka? Pekerjaan kita ada tak benda yang kita buat Allah tak suka, ataupun dalam pekerjaan itu ada benda yang Allah tidak suka? Perbuatan kita pun sama, telefon kita pun sama. Jadi kita cek semuanya. Kalau ada, maka menjadi perjuangan untuk kita meninggalkannya. Jadi kalau pekerjaan itu ada yang haram dalamnya, maka itu satu penghijrahan yang kita kena lakukan. Cari pekerjaan yang halal. Kalau perbuatan kita ada benda yang haram dan berdosa, maka itu perjuangan untuk kita tinggalkan perbuatan itu, cari perbuatan yang baik dan Allah redha. Begitu juga telefon kita. Kalau dalamnya terdapat gambar, video, ataupun list, kontak list yang tak patut atau diharamkan Allah Ta'ala, maka sedia kita taat padanya, tinggalkan benda-benda yang Allah murkai. Maka kita muhasabah kembali diri kita. Yang terakhir adalah baiki hati kita dan berdoa pada Allah. Maka baiki hati kita iaitulah buangkan sifat-sifat mazmumah seperti yang saya khabarkan tadi. Jadi kalau rasa perasaan tu macam nak riak, macam nak sombong, macam nak marah, buat apa? Kita istighfar. Astagfirullah. Kita ubah kata-kata kita. Kalau kata-kata kita sebelum ni kasar, ada kata-kata yang kesat, maka kita ubah kata-kata ini dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, katalah kamu dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyakitkan, kata yang betul, kata yang istiqamah dengan kebaikan, kata yang tepat, yang bagus, yang menggembirakan orang lain, kata yang mudahnya kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, dengan kata-kata baik itu yang kamu biasakan, Allah akan memperbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Bukannya amalan, tapi kehidupan kita akan terbaik. Contohnya suatu orang suami dengan isteri. Suami selalu cakap kasar dengan isteri. Lepas kuliah ni lembut kata-katanya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan jadikan kamu orang yang diperbaiki, yuslih, yang disalihkan Allah Ta'ala. Bukannya diri kamu menjadi baik, tapi orang juga nampak kamu menjadi saleh. Allah akan memperbaiki amalan-amalan menjadi baik. Subhanallah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa. Subhanallah. Diubah kata-kata kita. Begitu juga isteri kepada suami, begitu juga suami kepada isteri, begitu juga kita kepada orang lain. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita hamba yang baik, insya-Allah. Yang terakhir sekali adalah banyakkan berdoa. Maka doalah kepada Allah. Lagi dalam bulan yang penuh barakah ini, doa Allah ampunkan kita, Allah angkat bala bencana kita yang menimpa kita ini, COVID-19. Allah Ta'ala sembuhkan saudara-saudara kita yang sakit. Allah Ta'ala pelihara sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sedang sihat, dipelihara supaya dapat banyak melakukan kebaikan. Allah sentiasa buat kita ingat kepada Allah SWT. Antara doa yang penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi kata jangan tinggalkan doa ini selepas salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi SAW, Allahumma inni, ya Allah bantulah aku. Allahumma a'inni ala dzikrik, supaya sentiasa dapat ingat kepadamu. Wa syukrik, supaya sentiasa dapat menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Wa husni ibadati, dan bantulah aku untuk memperbaiki
amalan soleh, amalan ataupun ibadahku kepada lebih baik. Nampak? Doa ni sangat penting. Nabi kata jangan tinggalkannya selepas solat. Maka kita lakukan doa ini, insya-Allah semoga Allah pelihara kita istiqamah dengan kebaikan. Banyak berdoa, insya-Allah doa ini Allah pasti mustajabkan. Ud'uni astajib lakum, kerana Allah berjanji bahawa doalah padaku, aku akan mustajabkan untuk insya-Allah. Jadi sekarang ini dahulu para jemaah dikasihi oleh Allah Taala, sama-sama kita hijrah hati, hijrah kepada Allah, hijrah kepada kebaikan dengan izin Allah, semoga Allah permudahkan kita semua insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tamatkan di sini. Mungkin ada sebarang soalan sebelum kita selesaikan. Boleh bertanya soalan, boleh type di chat ataupun boleh terus bertanya. InsyaAllah. Tak ada? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, terima kasih dulu mengenai sekiranya bagus mengenai hijrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengenai hijrah fizikal, ramai orang bertukar tempat kerja ke tempat lain. Jadi bagaimanakah kita boleh jadikan itu sebagai hijrah hati juga? Baik. Ya betul, ramai orang berubah daripada kerjanya yang lain yang sebelumnya kepada kerja yang lain. Terutama waktu PKP ni lah. Itu juga boleh dijadikan sebagai hijrah. Itu juga hijrah. Yang penting perubahan kerjanya, yang pertama niatnya. Jadi dia buat tu biasa, semua akan buat. Yang non-Muslim pun akan ubah kerja dia, yang Muslim pun akan ubah kerja dia. Yang membezakan kita dengan orang lain adalah niat kita kepada Allah. Kalau perubahan kerja itu, ya Allah, aku ubah kerja ni kerana nak mencari rezeki halal untuk keluargaku, supaya keadaan suasananya baik kepadaku, dan janganlah jadikan aku lupa kepadamu. Jadi dia niat. Sebab tu niat mengubah kepada sesuatu yang biasa kepada ibadah pada Allah. Jadi perubahan kerjanya juga menjadi hijrah. Jadi kalau ya Allah, ini adalah hijrah yang membawa kebaikan, kemenangan padaku. Maka dia mengubah kerjanya, dia adalah perubahan yang berpahala dan kebaikan. Paling kerjanya itu mungkin kerja yang halal, kerja yang baik, semakin baik, wallahu alam, mencari rezeki lebih baik. Maka itu di antara juga perkara yang baik, dalam perkara yang akan memberikan banyak hasanah kepada ini. Maka semuanya bergantung pada niat. Maka niat kalau melakukan sesuatu kerana Allah, ia akan menjadi hijrah, ia akan menjadi satu yang berpahala, ia akan menjadi ibadah kepada Allah. Maka itulah hijrah hatinya. Maka saat diubah tu, hatinya dekat dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Terima kasih, jelas. Sama-sama aja, sama-sama. Baik, jadi kita tangguhkan di sini dulu. InsyaAllah semoga Allah berkati kepada kita semua, kepada semua jemaah sekalian, ibu ayah sekalian. Semoga Allah sentiasa kesihatan, Allah Ta'ala sentiasa menjaga kehidupan, insyaAllah. Terima kasih banyak atas masa dan Jazakallah Ustaz. komitmen. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Doakan saya. Insya Allah.